imam Masjid Al-Harim Kampung Sunyanti, tuan-tuan, puan-puan sudah hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya mari kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana melimpah karunia dan hidayahnya mengizinkan kita semua berhimpun dan bertemu sekali lagi sempena menyambut Malam Hijrah 1442 di bawah tema Ummah Rabbani Negara Harmoni. Tidak lupa selawat dan salam kita kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat atas segala pengorbanan dan perjuangan agung menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah. Mudah-mudahan berkat tahun baru Hijrah ini kita semua diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk meneladani perjuangan dan ketakwaan generasi Islam terdahulu. Tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, majlis merekamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fatihah Ustaz Dr. Ishaq bin Nurul yang telah sudi menerima undangan sebagai ceramah dalam majlis kita pada malam ini. Sebelum Ustaz memberikan ceramahnya, marilah kita berkenalan dengan Ustaz. Alhamdulillah, Al-Fatihah Ustaz Ishaq bin Nurul merupakan guru besar di Sekolah Agama Islam Anda Tangkap, dan saya dipahamkan Ustaz juga adalah merupakan anak didik kepada Tuan Haji Imam Dola juga. Alhamdulillah. Jadi sudah dia menguruskan nanti setelah kebanyakan mempersilakan Al-Fatihah Ustaz Sabin Nur untuk memberikan selamanya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim hamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihataka qabla sakamik wa ghinaka qabla faqrik wa faragaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-100 yang bermaksud, dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan mendapati di atas muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk berhijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia mati sebelum sampai ke tempat yang ditujunya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada kita, khususnya orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, di mana Rasulullah berpesan kepada kita, rebutlah kamu 5 peluang, rebutlah kamu 5 keadaan, 5 suasana sebelum nantinya akan berlaku 5 keadaan.
Yang pertamanya waktu muda kamu sebelum sampai saat-saat waktu tuanya kamu. Yang keduanya waktu sehat kamu sebelum sampai saat-saat waktu sakitnya kamu. Yang ketiganya waktu lapang kamu sebelum datang saat-saat waktu sibuknya kamu. Yang keempatnya waktu berada kamu sebelum sampai detik-detik, saat-saat waktu berhajatnya kamu. Dan yang kelimanya waktu hidup kamu sebelum sampai detik-detik, saat-saat kematian kamu. Terima kasih kepada cikgu pengacara majlis yang saya muliakan, Tuan Haji Hassan bin Taib selaku pengerusi Masjid Al-Halim, timbalan pengerusi yang saya muliakan, Ustaz saya, guru saya, Ustaz Abdullah bin Maskan, sebagai guru yang mengajar saya dalam tempoh masa yang agak panjang. Alhamdulillah, bila ada guru, nak murid, nak ceramah ni tak berani sikit. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bukannya milik kita, dan bumi ini bukan milik mak ayah kita. Bumi ini bukan milik saudara mara kita, tetapi bumi ini adalah milik Allah. Kita diberi izin seketika waktu untuk menumpang hidup atas bumi Allah Ta'ala sampai masa dan ketikanya setiap daripada kita pasti akan meninggalkan bumi tempat kita menumpang demi tempat kita berpijak ini. Suatu hari, satu masa kita tetap akan pergi meninggalkannya tadi. Untuk itu alhamdulillah, apa yang disebut oleh Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah merupakan satu jambatan untuk menuju akhirat. Dunia ini adalah tempat untuk kita melakukan amal, untuk kita bercucuk dan kita bertanam. Ada yang kita cucuk, kita tuai hasilnya di dunia ini. Kita tanam durian, maka kita tuai hasil durian di dunia ini. Kita tanam rambutan, maka kita tuai hasil rambutan di dunia ini. Namun sebahagian daripada apa yang kita tanam, kita tak tuai masa di dunia ini, tuan-tuan. Sembahyang kita, puasanya kita, baca Al-Qurannya kita, duduk dalam majlis ilmunya kita, berpuluh tahun kita menunaikan solat dalam masjid ini, kita tak pernah jumpa bawah sejadah kita duit 300-400. Kalau ada orang yang jumpa bawah sejadah ini 300-400, nescaya masjid tuan-tuan akan jadi penuh. Apa yang diingatkan oleh Sayyidina Ali, inna dunya qadir tahalat mukbilah wa innal akhirati qadir tahalat mukbalah. Ketahuilah kamu, kata Sayyidina Ali, bahawa sesungguhnya dunia ini dia berangkat membelakangi kamu. Kata Sayyidina Ali, kamu kena tahu bahawa sesungguhnya dunia ini, kata Sayyidina Ali, makin lama makin jauh daripada kamu. Setiap kali usia kita bertambah, maka kita makin lama makin jauh daripada dunia. Tetapi akhirat itu, kata Sayyidina Ali, dia berangkat mendatangi. Akhirat itu, kata Sayyidina Ali, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dengan kamu. Bagi keduanya, kata Sayyidina Ali, ada puteranya. Ada orang yang sanggup menjadi putera dunia, dan ada orang yang sanggup menjadi putera akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, kamu kena menjadi putera akhirat, jangan jadi putera dunia. Kerana hari yang sedang kamu berada ini, kata Sayyidina Ali, adalah hari amal, bukannya hari perhitungan.
Kita sembahyang, kita baca Quran, kita duduk beriktikaf dalam masjid. Hari ini adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Kita tak jumpa duit bawah sejadah kita. Selesai baca Quran, kita tak jumpa dapat duit bawah rehar kita. Hari ini adalah hari amal, bukan hari perhitungan. Tetapi hari esok, kata Sayyidina Ali, adalah hari perhitungan. Setelah kamu dimatikan oleh Allah, maka kata Sayyidina Ali, hari itu adalah hari perhitungan, bukan lagi hari untuk melakukan amal-amal kebaikan. Maka sebegitulah kehidupan manusia ni tuan-tuan, dalam proses hijrah. Dalam keadaan kita berhijrah, berpindah. Seperti mana kita tidak mampu menahan matahari daripada terbit, sebegitu juga kita tidak akan mampu menahan matahari daripada terbenam. Seperti itu kita tidak mampu menahan siang daripada pergi, sebegitu juga kita tidak akan mampu menghalang malam daripada datang. Maka sebegitu juga tidak ada seorang daripada kita yang boleh mempertahankan usia dia dari bertambah sehari demi sehari, demi sehari demi sehari. Apa yang difirmankan oleh Allah melalui kitab Al-Quran, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma awwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum allazina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Hebat kalamullah Al-Quran. Allah kata, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepada aku, kata Allah, pada hari kiamat nanti dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku bagi masa kat dunia. Adik saya baru sahaja pergi meninggalkan dunia, tuan-tuan. Tempoh hari abang saya pergi meninggalkan dunia. Kali ini adik saya pula pergi meninggalkan dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepadaku, kata Allah, pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang dah aku bagi. Rumah besar, jawatan besar, pangkat besar, kereta besar, bini besar, semua yang besar-besar kita tinggal. Yang kita bawa hanyalah sekadar 3 lapis kain putih sahaja. Sebab itu kata Nabi, ad-dunya darul liman daralah. Dunia ni, kata Nabi, lah negeri bagi orang yang tidak ada negeri. Kita negeri kita akhirat. Dunia ni tempat kita bercucuk dan kita bertanam. Maka bercucuklah sebanyak mana yang kita mampu, seberapa banyak yang kita terdaya. Kerana di antara banyak-banyak yang kita cucuk, yang kita tanam ini, kita tak tahu yang mana satu akan bertunas, yang mana satu yang akan bercambah. Nabi mengajar kepada kita, if'alil khair fa innahu miftahul jannah, kata Nabi, buatlah benda baik masa hidup kat dunia ni, kerana kebaikan ni, kata Nabi, akan menghalakan kamu ke syurga Allah, menjadi kunci kamu ke syurga Allah. Jangan sekali-kali buat kejahatan, kata Nabi. Untuk itu alhamdulillah, pada malam ni saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Tak pernah lagi saya ceramah di masjid, tuan-tuan ni. Jadi saya minta maaf, tuan-tuan, sebelum saya berceramah panjang. Saya kalau bercakap ni, tuan-tuan, saya cakap terang aja. Saya tak reti berselindung-berselindung. Saya cakap terus terang aja. Kan? Itu cara kita sampai. Yang penting dipaham kita. Dan saya mulakan bacaan saya dengan bacaan doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa itu dibacakan oleh Nabi Musa ketika mana Nabi Musa nak beradab kepada Fir'aun. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dilapangkan dada dia, petah dia boleh bercakap, orang dapat faham kata-kata dia. Nabi Musa nak beradab kepada Fir'aun, maka Nabi Musa dia berdoa dulu, tuan-tuan. Nabi Musa berdoa. Kalaulah Nabi Musa sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, dia nak nyeru kepada Fir'aun, dia kena berdoa, maka bagaimana pula Fir'aun yang nak dengar? Kalau saya sebagai seorang ustaz nak sampaikan kuliah kepada tuan-tuan, saya berdoa kepada Allah, bagaimana pula tuan-tuan?
Kalau saya ibaratkan air dengan cawan ni tuan-tuan, tuan-tuan tutup cawan ni, tutup cawan ni dengan satu tutup. Tuan-tuan ambillah air banyak mana pun curah dalam cawan ni. Kalau cawan ni tak dibuka tuan-tuan, maka air takkan masuk cawan. Curahlah banyak mana pun, dia keluar begitu sahaja. Sama juga kita manusia ni, kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kita dah set awal dah. Kita dah tak nak dengar, tidak ambil pengajaran. Sedangkan Allah menyebut dalam Quran surah Al-Munafikun tentang 9-10 sifat orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, sampai akhir ayat yang ke-11. Allah kata ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi, mereka mewarisi syurga firdaus, mereka kekal dalamnya. Cuba baca sifat-sifat orang yang beruntung yang digariskan dalam Al-Quran. Besok kita akan menunaikan salat fardu Jumaat. Bila imam berdiri di atas mimbar membaca khutbah, maka Tok Bilal akan ingatkan. Di antara yang Tok Bilal ingatkan, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sekadar tempat tumpangan untuk sementara waktu. Berpuluh tahun diingatkan kepada kita bahawa dunia ni tempat tumpang sekejap aja, tak lama. Akhirat jualah yang kekal untuk selamanya. Kemudian Tok Bilal akan berpesan, bila khatib berdiri membaca khutbah, maka hendaklah tuan-tuan diam, jangan berkata-kata. Walaupun perkataan diam sekalipun, jangan bercakap. Ada tak orang bercakap ketika imam baca khutbah? Ada tak tuan-tuan orang bercakap? Seri Menanti saya dipahamkan tak ada. Dekat Afrika ramai bercakap. Tempat lain banyak bercakap. Siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang baca khutbah, nescaya sia-sialah perkataan ini, perbuatan tadi. Sia-sia. Cuba tuan-tuan tengok, ada tak imam pesan kecuali Bilal, kecuali ketua kampung, kecuali tok penghulu, kecuali penggerak masjid? Ada? Tak. Hendaklah tuan-tuan berhenti daripada berkata-kata ketika khatib sedang baca khutbah. Nak menunjukkan kepada kita, kadang-kadang yang duduk atas baca khutbah ni tuan-tuan, yang kerja dia sebagai seorang yang membersih, memotong sawit dan sebagainya. Tapi saat dia berdiri di atas mimbar memberi khutbah, yang duduk di bawah dia sama ada dia menteri, dia sultan, dia agung, dia menteri besar dan sebagainya, tak boleh bercakap walaupun perkataan diam sekalipun. Menunjukkan kepada kita, dalam Islam ini tuan-tuan, kita disuruh dengar peringatan seperti mana digambarkan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berilah peringatan, sebab peringatan ni kata Allah beri manfaat kepada orang beriman. Kena dengar peringatan demi peringatan ni, kena dengar dalam hidup kita ni, kena dengar peringatan. Bagi orang yang beriman, kadang-kadang manusia ni pelik dalam hidup dia ni tuan-tuan. Itu doa yang saya mulakan daripada awal tadi tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan ramai di masjid ni hari ni nampaknya. Saya sempat masuk kepada bilik air tuan-tuan, bersih tandas tuan-tuan. Tahniah. Semudah-mudahan seperti mana bersihnya masjid tuan-tuan, bersihnya tandas tuan-tuan, maka sebegitu juga bersihnya hati tuan-tuan yang duduk dalam masjid ini tuan-tuan. Mudah-mudahannya sebegitu je tuan-tuan. Saya dijemput alhamdulillah pada malam ini bersama-sama. Saya sebenarnya segan tuan-tuan nak ceramah bila ustaz saya ada ni. Tapi sekurang-kurangnya kalau saya cakap tak betul, beliau boleh tegur saya, boleh betulkan saya. Boleh ustaz insya-Allah. Beliau banyak ilmu je tuan-tuan. Untung tuan-tuan dapat imam di sini tuan-tuan. Saya kenal sangat dengan ustaz ni. Bila masa dia garang, bila masa dia berjaya. Masa dia, saya belajar dengan beliau tadi. Tapi walau bagaimanapun alhamdulillah tuan-tuan, apa yang saya sebutkan tadi, inilah kehidupan. Inilah kehidupan kita tuan-tuan. Kita disuruh buat baik. Saya ingat satu kisah. Manusia ni tuan-tuan dalam pada buat benda baik, dia tak bersungguh-sungguh. Dia tak bersungguh-sungguh. Seperti mana saya sebut tadi dalam kuliah saya, kuliah Zuhur tadi di Batu Pahat tuan-tuan, saya sebutkan di akhir-akhir zaman nanti kata Rasulullah, umat aku kau tengok kata Allah, dia akan sayang kepada 5 perkara yang tak sepatut disayang. Tapi dia benci sangat 5 perkara. Dia tak menyesal.
Besok tuan-tuan akan solat padu subuh berjamaah. Kata seorang ulama tasawuf Asy-Syaqiq bin Ibrahim, dia kata sungguhnya seorang manusia ni dia tidak akan dapat menilai, dia tidak akan dapat menghargai betapa bernilainya 4 nikmat kurniaan Allah kepada dia, kecuali nikmat itu dah hilang, dah tak ada, nanti baru dia nampak. Baru dia nampak nilai dia. Sekarang tak nampak. Yang pertama, kata Syaqiq Ibrahim, seorang manusia takkan dapat menilai betapa berharganya usia muda yang Allah bagi kepada dia, kecuali setelah mana dia menjadi tua. Di saat kita muda dulu, umur kita belah-belah tahun, tuan-tuan, kita tak nampak nilai muda tadi. Di saat kita tua ni barulah kita nampak Allah sayangnya. Tapi nak buat macam mana? Perjalanan hidup kita sehala dan searah tuju, tuan-tuan. Usia kita yang dah berlalu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dah, tuan-tuan, kita tak boleh buat apa lagi dah. Kita hanya sekadar mengeling kepala, sayang usia aku dah habis dah 60 tahun dah. Dah habis. Dua, seorang manusia takkan dapat menilai, kata Syaqiq Ibrahim, betapa berharganya keselamatan, kecuali setelah mana ditimpa padanya bala-bala bencana. Bila kena bala bencana, dia akan nampak. Hari ini negara kita dilanda dengan satu wabak yang dinamakan wabak Toyota Corona. Coronavirus, tuan-tuan. Minta maaf cakap, ni pun nak kena tanya juga dengan pengerusi. Ceramah ni sampai pukul berapa, tuan pengerusi? Nak tanya awal sebelum ceramah ni. Sekarang saya tak start lagi, dah habis kan. Nak tanya awal. Sebab banyak tempat beritahu kepada saya sampai isyak berhenti ustaz. Sampai isyak berhenti. Saya di Shah Alam hari itu pun begitu juga. Isyak berhenti ustaz. Setengah-setengah masjid di Shah Alam, bila masuk aja azan tak sempat semayang sunat, semayang fardu turun balik. Habis. Kita jangan lupa, kita sembahyang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam ini yang takbirnya adalah Allah, bukan kita yang takbir. Kan? Ada satu surau saya pergi, kuliah lebih 10 minit aja lebih. Orang hantar WhatsApp, komplain pengerusi, ustaz ceramah lebih masa, sepatut masuk isyak berhenti, duduk warung lama tak apa, tak ada covid dekat warung, dekat masjid ni bahaya. Ni bukan ngentam, tuan-tuan, tapi begitulah biasanya orang masjid. Saya tengok memang hebat, taat dia, patuh dia kepada arahan. Semua kita, tuan, orang masjid ni mudah nak urus, tuan-tuan. Minta maaf cakaplah. Sebab tu saya kena tanya awal dulu, takut nanti saya tak sempat cerita hijrah lagi, dah habis dah. Bab pukul apa pengurusi? 12 9 9 sempat tu, panjang masa dia, insya-Allah. Kalau habis, habislah, tuan-tuan. Kalau tak habis, kita sambung tahun depan, insya-Allah. Jadi kisah itu tadi, di antara seorang manusia ni tadi, dia pernah tanya seorang lelaki, Amirul Mukminin. Yang kedua, seorang manusia tak akan dapat menilai betapa berharganya sihat kecuali dia dah sakit. Masa kita sihat ni, tuan-tuan, kita tak akan nampak nilai sihat ni menilai. Bila kita nak nampak nilai sihat tadi, bila kita dah sakit, lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, kencing tawar, go out, gaut. Barulah dia nampak sihat. Kalau dah sakit. Tiga, seorang manusia takkan dapat menilai tadi keselamatan. Yang keempat, manusia takkan dapat menilai betapa berharganya hidup. Dia takkan nampak nilai hidup ni, dia tak nampak. Bila dia nak nampak? Dah mati. Besok kita sembahyang padu subuh, imam kita baca ayat Quran daripada surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau kita sembahyang dekat masjid, imam baca surah Sajdah, Allah kata alangkah ngerinya kalau kau dapat melihat, kalau kau dapat menyaksikan saat orang-orang yang berdosa kepada Allah besok dia tundukkan kepala dia. Dalam bahasa kitab Baru Madhi disebut dalam keadaan mangkus. Mangkus ni, tuan-tuan, dia mengecil. Telah mana Allah perlihatkan kepada mereka siksa neraka yang bakal diterima.
Pada ketika tu dia merayu, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami dah dengar dah, kami dah lihat dah ya Allah, siksa neraka yang bakal kami terima. Farji'na na'mal salihah, bagilah kami nak balik ya Allah, kami nak balik ya Allah, kami nak balik, kami nak buat apa baik ya Allah, bagilah kami balik. Boleh balik ke tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan, kalau laki tuan-tuan dah mati 3 bulan, tiba-tiba dia balik melompat-lompat, tuan-tuan peluk ke lari? Sebab itu saya sebut awal tadi tuan-tuan, hidup ini adalah merupakan satu kesempatan sebelum kita diijrahkan Allah ke satu alam yang lain. Dan memang sekarang ni orang tak semayang, orang tak duduk majlis ilmu, orang tak kisah. Kisah ni berlaku zaman Rasulullah. Rasulullah hantar seorang sahabat pergi ziarah seorang sahabat yang sedang sakit meninggal dunia. Yang sedang meninggal dunia, baru meninggal dunia. Yang sedang sakit, bukan sakit nak meninggal dunia. Bila sampai tempat tadi, sahabat yang sedang sakit tadi sentiasa mendongak kepala dia ke atas. Didongak kepala dia ke atas, disebut 3 perkara. Dia kata, alangkah bagusnya dulu kalaulah banyak. Sekejap lagi dia ngelingkan kepala dia, kata alangkah bagusnya dulu kalaulah baharu. Sekejap lagi dia ngelingkan kepala dia, dia kata alangkah bagus kalaulah sempurna. Sahabat balik jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami heran sahabat tadi yang hampir meninggal dunia, dia sebut 3 perkara ya Rasulullah. Dia ulang-ulang banyak kali, macam dia menyesal, sangat-sangat menyesal. Nabi kata, ya, dia memang menyesal. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah dia ni orang yang baik, sangat-sangat baik kat dunia ni, dia baik, sembahyang, semua ibadat dia buat, semua dia buat. Kata Nabi, ya, dia memang baik. Kalau orang baik pun menyesal tuan-tuan, orang tak baik, orang yang tak baik menyesal tak? Farji'na na'mal salihah, kami nak balik, kami nak buat amal baik ya Allah, kami nak buat. Mana boleh lagi tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata dia menyesal. Kenapa? Dulu masa dia masih hidup, kata Rasulullah, dia pernah bawa sekanjang duit ni. Duit banyak, sekantung duit ni. Orang miskin minta pada dia duit. Minta sikit duit, kami tak ada duit makan, tak ada makan ni, tolong bagi sikit duit. Dia seluk sikit duit dia bagi kepada fakir miskin tadi. Di saat dia nak meninggal dunia, nyawa dia dah sampai ke tenggeluk ni tuan. Allah perlihatkan ganjaran balasan pahala yang sebegitu besar, sangat-sangat besar. Dia ngeling, ya Rabb, wahai Tuhanku, kalau sekiranya aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang kamu nak bagi kepadaku kerana sumbangan sikit duit tadi, alangkah bagusnya aku bagi banyak. Bawa macam mana lagi tuan-tuan? Dah tak ada harapan. Sebab itu saya kata hidup ini kesempatan. Tak sama dalam surah Fatir kata orang yang hidup dengan orang yang mati, orang yang celik dengan orang yang buta, orang yang malam dengan siang. Orang yang hidup dengan orang mati tak sama. Orang hidup boleh semayang, orang yang mati dah tak boleh semayang. Orang hidup boleh duduk majlis ilmu, orang mati boleh duduk majlis ilmu. Cuba tuan-tuan bayangkan orang mati duduk majlis ilmu. Dia duduk sebelah ni, dia nganggur aja dengan kain kapal dia. Tuan-tuan berhenti ke tengok saya ke tengok dia agak-agak? Tengok dia bangun pula, bingkas tuan-tuan lagi ke letang pukak. Tak sama orang hidup dengan orang mati. Sebab itu hidup ni bernilai. Tadi ada orang tanya saya, Ustaz, kita pergi kuliah ni Ustaz, habis minyak motor kita, minyak kereta. Memang habis tuan-tuan. Saya kata kalau tak nak minyak motor habis, tak nak minyak kereta habis, sorong aja motor, sorong aja kereta, tak payah bawa, insya-Allah sampai masjid. Tak apalah minyak habis, yang penting kita sampai masjid. Usia kita akan habis, tenaga kita akan habis, harta kita akan habis, masa kita akan habis, kesihatan kita habis. Yang penting kita dapat masuk syurga Allah. Jangan usia habis, tenaga habis, masa habis, harta habis, kesihatan habis, kita mati masuk neraka Allah. Kalau ini keadaannya, rugi, sangat-sangat rugi kita. Rugi. Yang kedua tuan-tuan, dia pakai baju yang buruk. Dia pakai baju 2 lapis. Dalam perjalanan dia nak pergi solat padu subuh, dia nampak orang kesejukan, kegigilan. Tak ada pakaian. Dia rasa kesian tengoknya, sejuk gigil. Dia buka baju dia yang buruk tadi, dia bagi kepada fakir miskin tadi baju buruk, baju yang baru dia pakai dalam. Saat dia nak meninggal dunia, Allah perlihatkan ganjaran balasan pahala yang begitu besar. Ya Rabb,
Wahai Tuhanku, kalau aku tahu sebesar inilah ganjaran balasan pahala yang kamu bagi kerana sumbangan selai baju buruk ni, alangkah bagusnya kalau aku dulu bagi baju yang baru, ya Allah. Inilah manusia, tuan. Saya nak beritahu tuan, inilah perangai manusia. Inilah perangai manusia. Yang kita nak cerita, kita nak faham cerita, saya nak kupas tentang hijrah ni, tuan. Tapi itu sebagai mukaddimah dulu, tuan. Supaya kita tahu tujuan kita datang ke dunia. Hijrah kita ni, kita ni dipaksa oleh Allah untuk hidup pada 5 alam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul, kita ni Allah Ta'ala paksa untuk hidup pada 5 alam. Alam yang pertama, kita dipaksa untuk hidup di alam roh. Alam roh ni merupakan satu alam, setiap daripada kita ni, tuan-tuan, buat perjanjian. Saat Allah Ta'ala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kau? Maka semua kita ni menjawab, qalu bala, bahkan syahidna, kami mengaku engkau Tuhan kami. Bila kita mengaku, maka kita diberi izin untuk hidup di alam yang kedua, dinamakan di alam rahim, alam dalam perut mak kita. Kita duduk sekitar lebih kurang 9 bulan 10 hari dalam perut mak kita. Genap 9 bulan 10 hari, kita dipaksa pindah keluar daripada perut mak kita. Duduklah kita di alam yang ketiga ni. Ingat, alam ketiga ni bukan alam untuk nak leka-leka. Alam bukan untuk nak seronok-seronok. Bukan alam untuk nak berhibur semata-mata. Tapi alam untuk menyiapkan diri kita bagi bekal perjalanan kita yang panjang. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sepotong hadisnya dalam sebuah kitab himpunan diskusi Imam Al-Ghazali. Wahai sekalian umat manusia, kata Rasulullah, perbanyakkanlah perbekalan kamu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu jauh, perjalanan kamu panjang, perjalanan kamu sukar. Yauma la tamliku nafsul li nafsi syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari, kata Allah, bila mana seorang sama sekali takkan berdaya upaya nak tolong, nak bantu orang lain, kata Allah. Ingat tu tuan-tuan, hari ni hari susah. Cuba tuan-tuan buka dalam ayat Quran, tak kurang daripada 6-7 ayat yang beritahu seorang sama sekali takkan pikul dosa orang lain. Ini perkhabaran yang ada dalam Al-Quran, tuan-tuan, bukan perkhabaran yang datang daripada saya semata-mata. Kata Nabi, perbanyakkanlah perbekalan kamu kerana perjalanan kamu jauh. 2, kata Nabi, perhebatkanlah pergantungan kamu, tawakal kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya, kata Rasulullah, lautan itu amat dalam. Dalam hidup kita mesti jumpa ujian demi ujian yang sebegitu banyak, kata Nabi. Kalau kita tak kuat bergantung harap kepada Allah, kita akan hanyut dalam hidup kita, tuan-tuan. 2, kata Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, perelokkanlah amal-amal kamu. Setiap masa makin tua, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak sembahyang berjamaah, makin tua patut makin kuat nak pergi masjid. Patutnya, tuan-tuan. Tapi sayang hari ni, tuan-tuan, masyarakat kita masjid kesian. Saya bercakap dekat Shah Alam baru ni, tuan-tuan, kalaulah orang Hindu boleh memakmurkan dia punya kuil, orang Kristian boleh memakmurkan gereja-gereja dia, kita orang Islam nak memakmurkan mana? Kalaulah orang Hindu hormat kepada Tok Sami dia, kalau orang India, kalau orang apa Kristian menghormati padri-padri dia, kita orang Islam ni nak hormat kepada siapa? Bukan para alim ulama. Kita nak hormat kepada siapa? Soalan ni tadi. Yang ketiga, kata Nabi, perelokkan amal-amal kamu. Setiap masa amal kamu ni elokkan, kata Nabi, kerana titian sirat ni amat halus. Payah nak lepas, tuan-tuan. Payah nak lepas, bukan kerana pandai kita, kerana kita ni profesor, kita engineer, kita kaya, kita dan sebagainya, bukan. Tapi itu bergantung tak banyak sikit pada amal dan kurniaan pertolongan bantuan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan melintasi titian sirat masuk ke syurga Allah Ta'ala. Yang keempat, kata Nabi, ikhlaslah kamu dalam beramal, kata Nabi. Bila buat satu amal, buatlah dengan ikhlas, seikhlas yang mungkin. Kerana yang meneliti amal kamu tu, kata Nabi, amatlah teliti. Saya habiskan cerita tu tadi, tuan-tuan, dalam bab tu tadi, di mana kita hidup di alam dunia. Kita tempuh alam yang pertama dinamakan alam bayi.
Bila duduk alam bayi ni tuan-tuan, berhenti azan dulu ke tidak? Berhenti azan. Kita berhenti dulu. Sampai pukul 9 tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah Allah. Allahu Akbar Allah. Okay, insyaAllah kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita hidup di alam dunia ni tuan-tuan. Alam yang pertama kita nemu alam, nama dia alam bayi. Alam bayi ni satu alam yang seronok. Orang peluk kita, orang cium kita, orang belai kita, tidur kita didodoikan. Cuba ingat balik. Kita ingat kita tak nak pindah. Kita tak ada hijrah sampai bila-bila, biar bayi aja, tak payah dah besar. Kita pindah juga ke satu alam yang dinamakan alam kanak-kanak. Seronok alam sekanak-kanak. Balik sekolah, makanan dah ada, minum dah ada, baju dah siap pakai, siap gosok semua sekali. Kita ingat kita tak nak pindah, ustaz, biar sampai bila-bila lah saya duduk di alam kanak-kanak ni. Tak, kita akan pindah di alam yang ketiga, dinamakan alam remaja. Alam remaja ni saya panggil alam gila tuan-tuan. Saya panggil alam gila. Makan kalau tak 70 suap tak berhenti, kan? Pakai baju gila-gila, naik motor gila-gila. Saya balik daripada Shah Alam, saya bawa kereta, kelajuan lebih kurang 150, 160. Dia bawa motor boleh potong tu, baring lagi atas motor. Tuan-tuan boleh berani baring atas motor? Siapa berani? Tak gila tu. Orang gila pun kalau tengok pening kepala gila. Gila-gila aku, kata gila aku tak baring atas motor. Ni lebih gila daripada aku, kata dia.
Kita ingat kita tak nak pindah, Ustaz. Saya nak duduk sampai bila-bila? Alam remaja ni sampai bila-bila, Ustaz? Sampai bila tak pindah, tak hijrah? Mana mungkin kita akan pindah alam dewasa. Alam dewasa ni kita mula pening kepala. Nak bayar cukai ni, nak bayar cukai ni, nak bayar insurans, nak bayar anak belajar, nak bayar sewa rumah, api air, semua nak bayar. Pening kepala. Kita ingat kita tak nak pindah. Lahnya kita pindah di alam tua pula. Bila alam tua ni tuan-tuan semua dah tak kuat. Tuan-tuan tak percaya, ni tuan-tuan dah duduk ni sekarang, dah duduk ni lama ni kan, cuba bangun. Punya panjangnya sebut nama Allah, Allah. Punya panjangnya sebut. Tak percaya tengoklah kan, ada tak bunyi tu kan? Makan pun dah tinggal 7 suap, main 4 je. Betul tak betul? Inilah kehidupan tuan-tuan. Yang kita proses hijrah ni, perpindahan kita yang patutnya kita ambil iktibar dan kita ambil pengajaran. Kita ambil iktibar, kita pindah alam yang ketiga, alam dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'aluna yawma idzin anin na'im. Kita baca ayat ni selalu. Kan? Saling berbangga-bangga di antara kamu dalam membanyakkan harta dan anak keturunan. Telah melekakan kamu, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Dulu kita kerja umur 55 tahun pencin. Sambung jadi 56. Sambung jadi 58. Sambung jadi 60. Ada teringin nak sambung 65 pula, tuan-tuan. Umur dah 60, baki tinggal 3 tahun. Perjalanan akhirat jauh, perjalanan akhirat panjang, perjalanan akhirat sukar. Bekal masih lagi tak ada. Bekal masih lagi tak ada. Semayang masih lagi tak kuat. Puasa masih lagi. Baca Quran, beriktikaf masjid masih lagi tak ada pergi. Tak nak pergi, tuan-tuan. Tak ramai orang pergi masjid, tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan jangan ingat ramai orang pergi masjid. Sedih tengok-tengok, tuan-tuan. Orang pergi masjid boleh kira, tuan-tuan. Saya pergi kuliah hari tu di Shah Alam. Habis kuliah saya pergi, kawan ajak pergi Sungai makan nasi buluh, Ustaz. Tengok tak cukup tempat nak duduk, tuan. Punya penuhnya orang mengimarahkan warung-warung. Masjid tak ada. Saya dulu buah fikir, tuan. Rupanya Allah rakamkan dalam ayat ni. Biasanya dia tampal dekat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Biasanya tiap masjid ada. Hanya saja orang yang boleh makmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman hari akhirat. Kenapa? Kita datang masjid itu, tuan, orang kata ada pahala. Mana pahala? Buka bawah jadah tak ada pahala. Mana dia? Jadi orang kalau tak nampak, dia tak yakin, dia tak datang. Kita pergi masjid, biasanya kalau masjid dah tempat banyak, saya pergi 10 masjid saya pergi, minuman dia kalau tak kopi O, teh O. Jarang jumpa sediakan Milo, tak? Itu aja. Orang yang beriman, dia tetap datang. Walaupun dia tak nampak duit, dia tak nampak kekayaan dunia, dia tak nampak pun, dia tetap akan datang juga. Kerana dia beriman. Jangan pandang kecil, tuan-tuan, pada orang yang makmurkan masjid. Kita duduk di alam yang ketiga tadi, alam yang keempat, alam tua. Lepas tu kita nak ke mana? Fa'aina taz'abu. Kan? Akhirnya kita kembali alam yang keempat. Kita nak ke mana lagi? Alam 4. Lepas tu kita masuklah alam, kita dah tua tadi, akhirnya kita mati. Pindah pula alam yang ketiga. Alam dinamakan alam kubur. Alam kubur bukan nak semayang lagi, bukan nak puasa, bukan nak baca Quran, bukan nak duduk beriktikaf, bukan. Alam kubur ialah alam manusia ditanya, dah buat tak apa yang kamu janji nak beribadat kepadaku, kata Allah. Dah buat tak? Dan nak minta nak balik lagi. Alam tu ditanya. Akhir sekali kita pindah di alam yang kelima, dinamakan di alam akhirat. Sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka, itu tempat dia. Jadi tempat lupa ni, yang ni tuan-tuan, bukan alam nak seronok. Bukan Allah nak kita. Sebab itu jangan kata Nabi, jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta kepada dunia, kata Nabi. Kerana cinta dunia ni, kata Rasulullah, akan hilang hanya sekejap mata sahaja. Adik saya, tuan-tuan, ngajar jadi cikgu. Rumah besar, tuan-tuan, rumah gede. Paling tak ada pun saya ingat sebesar masjid, tuan-tuan, lah rumah dia agak ni. Cantik, indah, kereta mewah, tuan-tuan. 3 minit jantung dia berhenti mengepam, tuan-tuan, habis semua sekali. Rumah yang ni dapat, kereta anak dapat, mana milik kita?
Ni yang kita kena faham dalam proses hijrah sebelum kita dipindahkan satu alam ke satu alam yang lain. Kita baru nak masuk cerita hijrah tadi tuan-tuan. Ni baru nak start. Tadi tu mukadimah. Tadi tu mukadimah. Allah sebut dalam Quran tadi, wa may ajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah wa man yahruj min baitihi muajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Surah Nisa ayat 100. Allah kata siapa yang berhijrah pada jalan Allah, satu, dia akan dapati di atas muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Dua, tiga, rezeki yang banyak. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia mati. Belum sampai tempat dituju tu dia mati. Ayat ni mengesahkan asbabun nuzul ayat ini. Mengesahkan seorang lelaki yang bernama Damrah bin Jundab, yang dia ni lumpuh. Ketika Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia nak pergi sama. Dia nak turut sama juga dalam keadaan dia lumpuh tu, dia nak pergi juga, nak pergi hijrah dengan Nabi. Tiba-tiba sampai separuh perjalanan dia jatuh sakit lalu menghembuskan nafas yang akhir, meninggal dunia. Maka turun ayat ni, Allah kata siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia mati sebelum sampai tempat dituju, maka pahala dah ada. Tuan-tuan datang masjid nak tunggu ustaz, ustaz tak datang pula, dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Dapat. Tuan-tuan nak pelik apa? Yang Nabi kata tuan-tuan, siapa yang menuju dalam kitab Matan Arba'in hadis yang ke-36, siapa yang menuju ke satu majlis ilmu, langkah menuju satu majlis ilmu, Allah mudahkan baginya langkah-langkah ke syurga. Ini tuan-tuan boleh buka dalam kitab Matan Arba'in. Tuan-tuan kan semua sekalian duduk dalam masjid ni semua nak masuk syurga kan? Ada nak masuk neraka ke? Tak ada, semua nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Nak masuk syurga, banyak kena duduk majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah. Sama ada ilmu, kuliah ke tazkirah. Yang penting benda-benda yang baik kita duduk. Tuan-tuan, kita datang benda-benda yang baik tadi, kita duduk bersama dengan majlis-majlis yang baik tadi. Khususnya dalam majlis-majlis ilmu ni tadi. Kan? Itu keadaannya. Saya pernah berkuliah dengan orang, tuan-tuan. Saya bertanya orang ramai-ramai, siapa dari kalangan tuan-tuan ni, saya kata yang nak mati, tolong angkat tangan. Soalan pertama, siapa dari kalangan tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni nak mati, angkat tangan. Ada? Tak ada. Siapa dari kalangan orang perempuan yang nak suami dia mati, angkat tangan. Cuba angkat. Tak ada. Siapa dari kalangan orang lelaki yang nak isteri dia mati, cuba angkat tangan. Ada berani angkat? Malam ni kata tidur kat luar kakak, jangan main. Kalau tuan-tuan tanya pun, ustaz nak isteri ustaz mati tak? Saya tak nak. Soalan pertama kenapa saya tanya tuan-tuan, memang manusia tak nak mati. Itu hakikat Nabi kata dah. Dia sayang hidup, dia benci mati. Kenapa kita tak nak mati? Kalau kerana sedapnya hidup di dunia kita tak nak mati, alah mak galatnya tuan-tuan. Allah kata wamal hayatud dunya illa qalil, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah. Kesenangan dia menipu sahaja, kata Allah. Allah beritahu, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasalil ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarah musfaran summa yakunu utamah wa fil akhirati adzabu syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah. Cakap Allah, bukan cakap saya. Allah kata kesenangan dunia ni tipu aja. Paling-paling sedap orang, tuan-tuan, orang kadang-kadang suka orang tengok main bola. Orang main bola ni kita kejar. Gaji orang main bola kadang-kadang 70,000. Gaji orang yang tengok gol sampai tak pergi kuliah. Kan? Berapa gaji tengok orang tak tengok? Main bola kan? Kalau tengok betul-betul sambil kita berfikir, macam tak berapa cerdik tau. Dia kejar bola ramai-ramai, lepas tu dia sepak. Dia kejar lagi ramai-ramai, dia sepak lagi. Dia kejar lagi, dia sepak. Cuba tuan-tuan balik ni, ambil slipper, minta Ustaz Abdullah baling slipper, ramai-ramai lari, ambil bagi baling lagi, ramai-ramai kejar, lari baling lagi, sampai rumah orang kata apa? Agak-agak orang kata apa? Ini dah hidup. Wamal hayatud dunya illa
qalil illa mata'ul ghurur. Sedar sikit. Sedar dalam kehidupan. Kita balik kepada persoalan tadi, tuan-tuan. Maka hijrah pada jalan agama Allah kepada ke arah kebaikan lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Dia jatuh sakit lalu meninggalkan dunia, maka kata Allah ada pahala dah. Pahala dia ada. Ini untungnya orang buat benda baik. Tuan-tuan niat beriktikaf, pahala dah ada dah. Sepanjang duduk tadi ada pahala. Ada pula orang tanya, pahala banyak-banyak nak buat apa ustaz? Susah juga nak ajar orang zaman sekarang ni. Nabi hijrah yang kita sebut hari ni tahun Ma'al Hijrah, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Bagaimana Nabi berpindah? Kenapa Nabi berpindah? Kan kenapa Nabi berpindah? Dari kita hari ni nak pindah, tuan-tuan, pindah sikap. Sikap kita ni kena jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik dari semasa ke semasa. Nabi dibenci, tuan-tuan, kerana bawa Islam. Nabi nak dibunuh, dirancang nak dibunuh Nabi. Kan ada yang suruh pulau, ada yang kata kita bunuh saja Muhammad. Nabi hijrah, ada pula orang cakap Nabi, dia kata Nabi ni pun orang yang dia kata apa? Orang pendatang asing, pendatang tadi. Orang tak faham, tak belajar soal. Nabi berpindah, diperintah oleh Allah. Kau keluarkan aku daripada negeri yang aku kasihi, yang aku sayangi. Kurniakan aku tempat yang negeri yang kau berkati ya Allah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Orang Mekah tak terima Nabi pada ketika itu. Pelik tak pelik? Pelik tak pelik orang Mekah tak terima Nabi? Kadang-kadang orang tanya saya, pelik ustaz, macam mana ustaz boleh kuliah dekat Shah Alam, dekat Johor, tengah-tengah tempat di Johor tak panggil ustaz? Saya tak pelik langsung. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Nabi Muhammad tak boleh ngajar di Mekah. Bila Nabi bawa Islam ni, tuan-tuan, saya terbat tanya kepada orang semalam, siapa yang menentang Nabi? Orang Jawa ke orang Bugis yang menentang Nabi? Saya nak tanya, orang Jawa ke orang Bugis yang menentang Nabi bila Nabi bawa Islam dekat Mekah, dekat Madinah? Siapa yang menentang? Jawa ke Bugis? Orang Arab. Hari ni kalau kita bawa Islam, orang Melayu tentang Islam, tuan-tuan pelik ke? Saya tak pernah pelik, tuan-tuan. Ini dia agama ajar kepada kita. Mudah-mudahan kita tak jadi orang yang menentang Islam. Imam Al-Ghazali kan kata manusia ni, kata Imam Ghazali, ada 3 jenis, kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Bidayah. Yang pertama, Imam Ghazali kata apa? Manusia yang hidup atas muka ni, atas bumi ni, dia macam batu. Batu ni, tuan-tuan, dia tak pernah sepak orang, orang sepak ni selalu. Betul tak betul? Orang sepak dia ada. Yang ni kalau ada pun tak mentambah, pergi pun tak berkurang. Ni spesies batu. Spesies yang kedua, kata Imam Ghazali, ia ibarat jengking. Kerja dia tak habis-habis menyengat orang. Ini kalau mati, orang kata apa? Alhamdulillah, mati juga dia. Tuan-tuan nak jadi spesies apa? Agak-agak ni, tuan. Jangan jadi spesies jengking, tuan-tuan. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, si ibarat malaikat yang datang dia orang harap. Pergi dia orang rasa kehilangan, dah meninggal dia ni baik, orang dah meninggal dia ni. Pilihlah nak jadi apa. Kalau tak boleh jadi macam batu, jadi macam, kalau tak jadi malaikat, jadi macam batu pun jadilah. Jangan jadi ibarat jengking. Orang nak buat baik, dia tak bagi pula. Nabi hijrah. Macam mana Nabi selamat dalam peristiwa hijrah? Nabi berpindah kerana mereka nak bunuh Nabi. Nabi atur strategi, perintah Allah Ta'ala. Nabi keluar. Bagaimana Nabi berhijrah? Kenapa Nabi tidak berhijrah bersama dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar jalan siang-siang buta. Siang jalan. Siapa yang nak anak jadi yatim, isteri jadi janda, sila halang perjalanan Umar. Sila halang perjalanan Umar. Nabi ikut aje lah belakang, kat belakang kan. Orang tengok apa, tengok-tengok. Apa tengok-tengok? Apa tengok-tengok? Apa tengok-tengok? Kan Sayyidina Umar kan hebat. Nabi ikut aje belakang. Kenapa Nabi tak ikut? Nabi tak ikut belakang Sayyidina Umar. Allah ajar Nabi supaya pergantungan Nabi bulat padu kepada Allah. Dalam wabak COVID-19 kan, kita kena berdoa kepada Allah, jangan sombong tak nak minta. Dia yang takbir, kita baca Rabbil Alamin, dia takbir alam ni tuan, bukan kita takbir. Nabi ajar gitu. Belah ikut pula Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Semua dah pergi, mereka nak bunuh Nabi kerana Nabi ajak Islam, semua pergi dah. Nabi jalan kedian bersama Sayyidina Abu Bakar. Jalan dengan Abu Bakar ni, dia pilih sahabat, kata seorang ulama Abu Lais Samarkandi, dia kata siapa yang berkawan dengan 7 jenis manusia, kata dia, maka 7 lah perangai dia. Kalau tuan-tuan ni banyak berkawan dengan orang masjid ni cerita dia kuliah, balik-balik kuliah, malam ni subuh ni kuliah ni, balik-balik dia gitu. Cuba tuan-tuan berkawan dengan kaki burung punya.
Dia duduk tu digulung kain dia. Digulung lagi kain. Slow spender tak pakai. Lah nampaklah apa yang tak patut nampak. Kalau kawan dengan kaki burung. Sebab tu kita kawan ni, kalau siapa kawan dengan kanak-kanak, kata Abu Laisam Barkani, dia suka bersenda gurau. Siapa yang berkawan dengan orang kaya, biasanya dia cinta dunia. Siapa yang berkawan dengan pemimpin, biasa dia sombong. Siapa yang berkawan dengan wanita jahat, dia senang buat maksiat, suka tangguhkan taubat. Siapa berkawan dengan orang alim, bertambah ilmu dia. Sesiapa yang berkawan dengan orang pemimpin-pemimpin, biasanya dia sombong. Jadi driver aja, kamera action jalan berenjut-renjut, driver aja. Tak macam Sayyidina. Kita tuan-tuan buka lah bagaimana Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman ni tuan-tuan, lantai istana dia berlian. Tapi Nabi Sulaiman tak sombong. Kita tak reject RM40 sekeping pun sombong. Panggil ayat ala solah, ayat ala falah, tak reti nak saud. Betul tak betul? Nabi Sulaiman lantai istana dia berlian. Berlian lantai. Kalau tuan-tuan rumah lantai berlian, saya nak tanya tuan-tuan pergi sebijik tak agak-agak? Aku pun silap raya tak pergi. Lantai berlian. Tapi Nabi Sulaiman tak sombong. Kita tak reject RM20 sekeping. Tak reti nak pergi sembahyang. Panggil ayat ala solah, ayat ala falah, kadang-kadang tak reti nak datang. Kan? Siapa lagi tanya? Karun khabar kunci harta dia ada kata 7 orang pakang, ada kata 9 orang pegang. Mana sabarlah kalau dia sombong. 7 orang. Kita ni kadang kawan bawa motor tuan-tuan, tempat duduk tu dah tinggal besi, span pun dah tak ada. Sombong juga lagi. Ni bukan kat sini, tempat lain. Saya baca dalam surah Nabah, inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa. Tuan-tuan baca dalam itu. Sungguhnya kata Allah, neraka Jahannam tu telah tersedia menjadi tempat bagi orang yang derhaka kepada Tuhannya. Mereka tinggal dalamnya berabad-abad lamanya. Allah kata dalamnya mereka takkan rasa sejuk, dalamnya mereka takkan rasa dingin, dan tidak ada minuman bagi mereka, kata Allah, kecuali hamimau wa ghassaqa. Apa dia tuan? Air yang panas mendidih seibarat besi yang sedang cair mendidih menggelegak. Ghassaqa ni ialah air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu. Dalam kitab Bahrul Madhi cerita, meleleh air bangkai dia tu, yang mati 3, 4, 5 minggu, meleleh air bangkai busuk mengeleleh. Air inilah yang menjadi minuman bagi ahli neraka Allah Ta'ala. Saya tak cabar tuan-tuan banyak-banyaklah. Siapa yang berani sahut cabaran saya kat sini, saya bagi RM20 dalam tempoh masa 5 minit aja. Apa dia? Tuan-tuan bawa motor tu, pusing masjid ni 5 kali pusing. Siap 5 kali pusing, duduk kat situ, buka slow spender, duduk atas exhaust tu 5 minit. Kalau boleh tahan. Kalau boleh tahan, saya bagi RM20. Siapa nak test ni kau? Tak tahan, yang itu pun kita tak tahan tuan-tuan. Betul lagi dicerita dalam surah Al-Infitar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Kita teruskan cerita hijrah. Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar tadi berhijrah. Bacakan sepotong ayat. Ini orang Melayu faham, apal ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kata, ustaz, ayat ni ayat pengkabur ke ustaz? Sugati awak lah nak cakap apa. Tapi ayat itu Nabi bacakan, Nabi dikepung dengan kepungan yang ketat. Nabi dapat lepas, golongan-golongan yang duduk kepung Nabi itu terlena tidur. Nabi selamat lepas keluar daripada kepungan tadi. Kan Nabi bacakan ayat itu, kan keluarlah tadi. Jalanlah dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila dia jalan dengan Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar ni sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke kiri, kejap ke kanan, depan belakang kiri kanan, depan belakang kiri kanan, depan belakang kiri kanan. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kamu tak boleh jalan betul-betul ke?
Susah aku nak jalan ni. Sekejap kau depan, sekejap kau belakang, kiri, kanan, kejap susah aku nak jalan. Kenapa kamu tak jalan macam biasa aja? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, di saat aku berada di hadapan kamu, aku rasa musuh akan datang panah kamu dari arah belakang. Aku lari ke belakang supaya kalau anak panah ni sampai ya Rasulullah, dia kena aku dulu, dia tak kena kau ya Rasulullah. Di saat aku berada di belakang, aku rasa musuh akan datang panah kamu dari arah kiri, aku lari ke kiri. Supaya kalau anak panah ni sampai kena aku, dia kena aku dulu ya Rasulullah, dia tak kena kau. Di saat aku berada di kiri, aku lari ke kanan, kerana aku rasa musuh akan datang panah kamu dari arah kanan. Balik soalan sikit. Ni tak start lagi lah, baru nak start tadi. Balik soalan. Akhir dia jalan. Di samping dia di jalan yang menunjuk jalan Nabi ni seorang yang bernama Abdullah bin Abi Uraiqid. Seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Abi Uraiqid. Itu yang dipanggil sebagai tahlusiasi. Kerjasama dengan orang bukan Islam untuk memenangkan Islam, bagi meletakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi dari Islam. Dia pergi. Kalau zaman dulu Nabi kan mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar, mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Bila Nabi mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar, yang benci Nabi siapa? Yang benci persaudaraan tu siapa? Kalau tidak bukan ke orang Yahudi, bukan orang munafik. Bila Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj, yang menjadi marah siapa? Yahudi, jenis munafik marah. Kalau zaman sekarang ni orang Melayu kita bergaduh, tiba-tiba dah jadi baik. Yang tak suka tu siapa? Kena fikir. Saya bimbang-bimbang yang jadi tak suka ni. Allah kata innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ada orang tak suka. Sebab apa? Takut sifat-sifat tu hampir sama, kalau tak serupa pun jadi sama. Bimbang itu ke sana. Jadi Nabi jalan dalam peristiwa tadi, dipendekkan cerita, direngkahkan cerita, depan belakang kiri kanan, depan belakang kiri, sampailah dipendekkan cerita, Abdullah bin Abi Uraiqid tunjuk jalan Nabi. So Yahudi nak menangkan Islam. Saya tak nak cerita bab tu panjang, kita jalan terus. Sampailah Nabi ke Gua Sur. Nabi masuk, Abu Bakar pun masuk. Abu Bakar masuk, dia sumbat semua lubang. Semua lubang ni disumbat. Dalam gua tu banyak lubang-lubang, disumbat. Sumbat, dia pun masuk. Dia masuk dalam, suruh Nabi pun turun masuk. Allah utus 2 binatang, ada yang mengatakan 3 binatang. Labah-labah, burung merpati dengan cicak. Cicak, labah-labah dia anyam sarang. Sap, dia anyam sarang. Burung merpati duduk berteduh kat atas tadi. Kenapa Allah tak letak gajah, tuan-tuan? Letak dinosaur ke yang besar sikit ke? Kenapa letak hanya burung merpati? Tuan-tuan tengok obat Toyota Corona ni, tak kala Allah nak angkat tanpa sesaat, Allah Ta'ala mampu saja angkat. Yang pentingnya kita berdoalah kepada Allah. Kita mintalah kepada Allah. Kita dah pergi masjid, dah pergi surau doa, tuan-tuan. InsyaAllah Allah mudahkan. Kita tak nak sekatan kuliah ni, biar nak sampai agama ni, biar orang faham semua agama. Dia tahu tujuan dia datang. Saya cukup bimbang hari ni, orang kita sama ada dia tak tahu tujuan dia datang, ataupun dia terlupa tujuan dia datang. Hatta zurtumul maqabir, tadi saya kata, sampai masuk liang kubur 60 tahun, sambung lagi sampai dia tak sedar, dah agak umur aku dah 63 tahun, dah tinggal setahun baki. Dia tak sedar perjalanan jauh tu masih lagi belum siap bekal, tuan-tuan. Dia tak sedar tu. Saya cukup bimbang dalam bab ini, apa yang difirmankan oleh Allah tadi. 3 binatang, labah-labah anyam sarang, burung merpati duduk berteluh tadi. Yang jadi spoil cicak. Kan? Maka sampai sekarang orang Melayu pantang jumpa cicak kat masjid. Habis cicak dibunuh. Dulu masa zaman Nabi Ibrahim dibakar, kata dia cicak tukang tiup api. Dia kata sampai sekarang ni cicak kena bunuh. Itu cicak zaman tu. Cicak yang jenis hari ni, yang jenis manusia merosakkan Islam. Yang merosakkan Islam ni macam mana, tuan? Kan kita tengok pun kadang-kadang kita sedih. Ada orang bergambar pakai bikini, ada orang pakai gambar dada, kan? Bila orang tanya dia, kalau betul saya ni buat tak betul, Allah dah timpa peti dekat saya. Tuan-tuan, Quran ni ajar kita, tuan-tuan,
Ayat ke-70 surah Al-An'am, wa dzaril ladzina tattakhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkan orang yang jadikan agama dia main-main sendegera. Ingatkan dia dengan Quran. Orang jenis macam ni, kalau kita bercakap, dia lagi lawan tuan-tuan. Saya ingat dulu saya berbual dengan saya ngajar dekat Pek Koma, ada seorang yang tak berapa elok akak ni. Dia main badminton. Saya tanya dia, awak main badminton ni pandai ke? Saya dengan Miss Bon, kata saya kali Miss Bon kosong aja, kata dia. Kosong aja, kata dia. Habis saya tanya dia, awak duduk kat mana, As? Dia kata, saya duduk atas matahari. Saya kata atas matahari. Duduk mana? Atas matahari. Saya kata duduk atas matahari ni makan apa? Atas matahari banyak supermarket. Pasar raya banyak, kata dia. Saya tanya lagi, awak kerja apa sebenarnya? Saya kerja rawat orang sakit, kata dia. Saya kata, sakit apa awak? Biasanya sakit yang berat-berat, lemah jantung, darah tinggi, buah pinggang ni saya buat. Jantung biasa saya buat. Yang ringan-ringan abang saya buat. Saya kata, kalau jantung ni ubat macam mana? Saya kata, biasanya kita tengok customer. Kalau customer kata nak repair, kita repair jantung tu. Kalau tak, kita tukar. Kita tukar macam mana? Saya kata, tukarlah, sama ada jantung lembu ke, jantung kambing ke, kata. Saya tanya, kalau jantung gajah, lagi bagus. Ini orang gila. Lagi kita layan, lagi dia jadi, tuan-tuan. Ada setengah-tengah manusia tu jenis macam tu, tuan-tuan. Ada tempat saya pergi, tuan. Ngajar dia, tak semayang jemaat, mati masuk neraka. Tak semayang daat, berdosa. Dia jawab, mana dia dosa? Cuba Ustaz tunjukkan saya dosa. Saya kata, Pak Cik nak tengok dosa Mari sini. Saya kata, saya ambil wire trikor punya plug, saya pasangkan, live saya letak kat sini, neutral saya letak sini, saya sepit sini. Pak Cik tunggu sekejap, saya on kan mampulah aku, kata dia. Apa saya mampu? Karena mana ada ni wire-nya? Ada berani? Tak berani dia, tuan. Balik pada persoalan tadi. Maka tiga binatang. Kalaulah lambah-labah, burung merpati nak tolong Islam lah, tuan-tuan. Kita yang nama Islam tak nak tolong Islam, apalah darjat kita ni, tuan? Apa taraf kita ni tadi? Nabi pun masuk dalam baring dekat bawah tadi, ke atas batu. Nabi baring atas batu, tuan-tuan. Rasul Allah susah, tuan-tuan, baring beralahkan batu. Nabi baring alahkan batu, tuan. Nabi Allah, Rasul Allah baring atas batu. Nabi nak dibunuh, tuan-tuan. Kerana Nabi ajak orang kepada Islam. Sebab itu hari ni kalau kita ajak orang kepada baik, orang tak suka, tuan-tuan jangan pelik, jangan heran. Jangan heran. Zaman Nabi itu sebegitu. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Ali Imran pun boleh jumpa, tuan-tuan, banyak ayat dia. Akhirnya baring atas batu. Sayyidina Abu Bakar kata, Ya Rasulullah, sila letak kepalamu yang mulia atas riba kaki aku ni. Baring atas riba aku ni, ya Rasulullah. Nabi baring atas riba Abu Bakar. Saya nak tanya, tuan-tuan, siapa Nabi dan siapa Abu Bakar? Siapa Nabi dan siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah bapa mertua Nabi, kan? Abu Bakar adalah bapa mertua Nabi. Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Saya nak tanya kat sini ramai-ramai, siapa yang berani tidur atas kaki bapa mertua? Siapa berani tidur atas kaki bapa mertua? Tuan-tuan tengok peristiwa hijrah ni, kasih sayang tak kasih sayang? Nabi ajar kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Nabi semayang dulu. Kita mak bapak tak reti pergi masjid, tuan-tuan. Suruh anak pergi masjid, pergilah nak masjid, pergilah semasjid, pergilah masjid nak. Kita tak pergi, kan? Faham tak, tuan? Kita suruh anak kita pergi, abah tak pergi, abah lain. Ni masalah kita, tuan-tuan. Tak ramai orang nak mengibarahkan masjid. Saya minta maaf cakap, tuan-tuan, buka dalam kitab Membudayakan Sunnah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, jilid yang ke-6. Di antara 48 tanda berlaku kiamat, dia kata satu daripadanya, masjid-masjid banyak didirikan tetapi tak ada yang mengimarahkan. Nak cari imarah masjid ni cukup susah. Payah. Awak macam mana, tuan? Kita buka kitab tadi. Okey. Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Kasih sayang. Nabi boleh baring. Hari ni kita kasih sayang di antara kita, keluarga, tuan-tuan, macam hilang dah. Hilang dah. Di antara satu sama lain, nafsi-nafsi dah. Masjid baik, surau baik, orang kampung baik dan sebagainya, hilang dah macam tu. Baring. Abu Bakar ni tak sedar bahawa bawah tempat duduk dia, tuan-tuan, ada lubang kala jengking.
Jengking ni nak keluar daripada bawah, ada kaki Abu Bakar. Nak keluar tak boleh, nak keluar tak boleh, nak keluar tak boleh. Maka disengat kaki Abu Bakar. Sengatan yang pertama. Abu Bakar tengok Nabi sedang lena tidur, tuan-tuan. Dia tahan kaki dia, gigil batang tubuh. Sengat kali yang kedua, tengok Nabi kepenatan, kelebihan penatnya Nabi. Dia tahan kaki Abu Bakar, tahan kaki, jangan bergerak. Ada yang mengatakan sampai 7 kali sengatan kali jengking. Meleleh air mata Abu Bakar jatuh kena pipi Rasulullah. Nangis Abu Bakar kerana kesakitan amat sangat. Nabi bangun tengok Abu Bakar menangis. Wahai Abu Bakar, kamu menangis ni kenapa? Kamu menyesal ke? Dulu kau hidup senang, hari ni kamu hidup susah, kena halau ni, kamu kena halau ni, kamu rasa sedih ke? Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Aku menangis ni kerana sengatan kali jengking yang menyengat di bawah kaki aku, ya Rasulullah. Sedang mana aku tengok engkau lena tidur, ya Rasulullah. Aku tak sampai hati nak gerak kaki aku. Aku tak nak ganggu tidurmu, ya Rasulullah. Biar aku menderita kesakitan, ya Rasulullah, asalkan kamu berbahagia. Kita hari ni tuan-tuan bukan nak sayang batang tubuh Nabi lagi. Nabi dah wafat. Nak sayang sunnah ajaran Nabi pun tuan-tuan kita payah. Nak sayang sunnah ajaran Nabi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tak sayang. Nabi bacakan ayat, tapukan, sihat, baik, tuan-tuan. Siap tu Nabi keluar. Berapa hari tu Nabi keluar daripada gua. Gulungan musyrikin sedar Muhammad dah tak ada. Singkap aja kain, tengok-tengok Sina Ali ganti tempat tidur dia. Wah, dia keluarkan arahan, tangkap Muhammad, hidup atau mati. Siapa dapat bawa balik Muhammad, hadiah 100 ekor unta menanti. Adakah Nabi buat jahat kepada orang? Adakah Nabi pukul orang? Adakah Nabi sepak kepala orang? Adakah Nabi ambil bini orang? Tak. Nabi buat benda yang baik, bukan Nabi buat benda jahat. Nabi kata jangan sembah patung berhala, sembah Allah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum arak. Nabi ajar buat benda yang baik. Orang tak suka Nabi. Tuan-tuan pelik tak kali ni kalau kita ajak orang pergi masjid, ajak pergi surau duduk kuliah, orang marah? Tuan-tuan pelik tak? Saya tak pernah pelik, tuan-tuan. Ini sirah ajar kepada kita. Akhirnya yang terserempak dengan Nabi ni seorang yang bernama Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni nampak Nabi Muhammad. Dia bawa pedang dia, tuan-tuan, dengan niat, satu niat, aku nak bunuh Muhammad, aku nakkan hadiah 100 ekor unta. Dekat dengan Nabi tadi, tuan, dia bawa pedang nak dipenggalnya, jatuh, terjelus kuda dia masuk pasir tadi. Muhammad, tolonglah aku, selamatkanlah aku, wahai Muhammad. Aku mati dalam selut pasir ni, aku mati nanti. Tolonglah selamatkan aku. Nabi naik ke Surakah bin Malik, tarik naik ke atas. Surakah jalan balik. Jalan menapak. Masa dah habis. Nak teruskan ke tidak, tuan-tuan? Nanti tuan-tuan kena komplain, jangan marah saja. Nah, dia kata apa? Balik, jalan. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah dia melangkah. Manakan mungkin aku nak lepaskan Muhammad. Hadiah 100 ekor unta menanti aku. Sebab itu Nabi kata dalam kitab Mu'allim fi Tariq, batu-batu penghalang kepada Islam, musuh Islam ni ada 5. Abu Lais Samarkandi kata dalam kitab Tanbihul Ghafilin, musuh Islam ni ada 4. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia, dunia, yang keempat hawa nafsu. Ni kuat, tuan-tuan. Dunia ni tuan jangan main. Tuan-tuan sembahyang, duit tertinggal atas, beg duit tertinggal atas tembok sana. Ada 15,000 pula tu. Kosong tak agak-agak. Imam baca inna a'tainakal kausar. Kita kata lama betul, celaka imam baca. 15,000 tadi. Kosong tak agak-agak. Dan kita ni, bagi saya, kita ni melampau, tuan. Kita ni melampau. Allah minta kita ingat kepada dia betul-betul, tuan-tuan. Dalam sembahyang, dalam bab puasa Allah tak sebut, dalam bab haji Allah tak sebut, dalam bab zakat Allah tak sebut, tapi dalam bab sembahyang Allah sebut wa aqimus solata li zikri. Diri sembahyang ni nak ingat aku. 5 minit kita sembahyang, dapat tak kita ingat kepada Allah 5 minit? 30 tahun dah kita sembahyang, 40 tahun, 50 tahun kita sembahyang, ingat tak Allah 5 minit masa sembahyang tadi?
Nak sawit tengah mahal pula ni hari ni. Sawit dah berapa? 500 Ustaz. Lagi payah tuan. Suruh derma pun kan dalam ayat 37 surah Nisa, suruh derma. Ada orang yang kata kalau kita bagi masjid banyak-banyak pun entah ke mana duit masjid ni. Apa? Itu dikhabar dalam surah An-Nisa ayat 37. Ayat 36 kan, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu Ustaz Hasbullah ngajar saya dulu. Cerita yang saya tak pernah lupa daripada Ustaz Hasbullah ngajar saya ialah kita seorang budak yang nama Mutakin. Dia ngajar ni ujung dia ada cerita. Ujung dia ada cerita. Sampai hari ni cerita Ustaz tu masih saya ingat lagi Ustaz. Masih saya ingat lagi cerita tu. Tiap-tiap hari budak balik dengar cerita. Cerita tu lah banyak-banyak tu. Yang tu yang saya ingat Tuan. Adalah banyak tapi itu antara cerita Mutakin tu kisah panjang dia. Akhirnya dia berkahwin dengan orang kaya dan sebagainya, dapat ladang buah tin dan sebagainya. Ustaz ingat tak? Ustaz tak ingat, aku ingat. Tak apalah Ustaz, kita kongsi sama-sama. Cerita tu saya masih ingat lagi. Okey, saya habiskan cerita tu sikit. Dia patah balik, nak bunuh lagi kali kedua, kali ketiga jatuh lagi. Tolonglah Muhammad, tarik aku, selamatkan aku. Nabi tarik tuan-tuan, Nabi tarik naikkan dia. Nabi tanya Surakah, Surakah. Dia kata, aku nak tanya kamu. Aku tengok kau ikut aku dari tadi, kamu ikut aku ni. Sebenarnya kau nak apa dengan aku? Dia boleh patah balik tuan-tuan, datang dah jauh, dah berjalan jauh. Tadi takkan aku lupakan Muhammad, aku patah balik. Bunuh Muhammad, aku nakkan hadiah 100 ekor unta. Ini yang Nabi kabarkan. Di akhir-akhir zaman nanti kata Rasulullah, engkau tengok, kau pandang, kau perhati. Umat aku ni kata Rasulullah akan sayang sangat kepada 5 perkara yang tak sepatut disayang, tapi dia benci sangat kepada 5 perkara yang sepatut disayang. Saya tengok apa yang Nabi khabar, memang tepat. Satu kata Nabi, akhir zaman kau tengok kata Rasulullah, umat aku ni akan jadi umat yang sayang sangat kepada hidup tapi benci sangat kepada mati. Tadi saya tanya kepada tuan-tuan, siapa nak suami mati angkat tangan? Seorang tak angkat. Siapa nak isteri mati? Seorang tak angkat. Bermakna tuan-tuan tidak mahu berpisah dengan suami dan isteri, betul? Tapi you must believe what I talking about. One day, satu hari tuan-tuan mesti berpisah juga dengan suami dan isteri, satu hari. Tapi perpisahan yang sementara. Kalau perpisahan yang sementara tuan-tuan tak nak, pisah lama nak tak? Isteri masuk syurga, suami masuk neraka, nak tak? Kalau tak anda, ayuh kita bergerak seiringan, seirama. Saya selalu gunakan istilah, barang siapa yang menuruti jalan yang betul, insya-Allah suatu hari dia sampai ke destinasi yang nak ditujunya, tuan. Kan? Manih tada fa inna ma yahtadu li nafsi. Dalam ayat daripada surah Al-Isra, bermula daripada ayat 9 sampai ayat ke-15. Siapa yang mengikut petunjuk aku, dia tak kesesat. Allah kata sebut itu dalam surah Kahfi, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ayat 103. Jaga-jaga tuan-tuan, di saat usia kita tua, akidah ni kena jaga. Akidah ni tuan-tuan, saya ibaratkan macam cawan. Bila tuan-tuan ada bekas, semayang tuan-tuan masuk bekas, puasa tuan-tuan masuk bekas, sedekah tuan-tuan masuk bekas, duduk majlis ilmu masuk bekas. Tapi kalau syahadah ni bocor, rosak, ibarat bekas yang tuan-tuan tadah tapi bocor bawah dia. Makadul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddat bihi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Sikit lagi tuan-tuan. Yang ketiga, dua tadi, sayang hidup, benci kepada mati. Dua kata Nabi di akhir zaman nanti kau tengok, kata Nabi, umat aku ni akan sayang sangat kepada harta tapi benci sangat hisab. Nak bagi sayang ni harta ni aku punya, ni aku punya. Nak bagi sumbangan cukup kedekut, kedekut, betul-betul kedekut. Ada jenis gitu. Rokok boleh beli RM18 tu, suruh tu kotak, derma 20 sen. Ni bukan kat sini, dekat Hong Kong. Sayang harta kata Nabi tapi benci hisab. Tiga kata Nabi, akhir zaman nanti engkau tengok kata Nabi, umat aku ni akan jadi umat yang sayang kepada mahligai, rumah tempat tinggal dia, tapi dia suka, dia benci kepada kubur. Dia tak suka kubur, dia sayang rumah dia,
Kubur ni dia tak suka. Nyampah tengok kubur. Rumah dia lawa. Tapi dia lupa, rumah yang dia masuk tadi, dia keluar. Saya pagi tadi, subuh keluar, masuk balik, lepas tu keluar balik. Tadi Zuhur, lepas Zuhur tadi keluar, pergi Batu Pahat. Sekejap lagi ni kan baru balik, masuk balik. Besok pagi subuh keluar lagi. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sama juga dengan tuan-tuan. Keluar, masuk. Rumah yang sebelah belakang ni, kalau masuk, keluar lagi tak agak-agak. Keluar lagi tak agak-agak. Kalau keluar, tak tahulah macam mana kan. Masuk sana tak keluar lagi, tuan-tuan. Kena faham ni, ijrah ke sana tu, alam yang kita pindah tadi, yang ketiga tadi, tuan-tuan. Yang keempat. Sayang makhluk, kata Nabi. Yang keempat, akhir zaman umat aku ni akan sayang makhluk, tapi dia lupa kepada Allah. Tuan-tuan tengoklah, Allah bagi kita nikmat 60 tahun, 70 tahun, tuan-tuan. Sedut udara ni tak pernah berhenti walaupun sesaat. Mana ada berhenti sesaat? Mata melihat, telinga mendengar, kaki berjalan. 60 tahun kita kecap nikmat Allah Ta'ala. Tak pernah berhenti sesaat. Punya baiknya Tuhan kita ni. Punya baiknya Tuhan kita. 5, kata Nabi, akhir zaman nanti, kata Nabi, umat aku jadi umat yang sayang kepada dunia, tetapi umat aku ni benci sangat kepada akhirat. Dia sayang dunia. Tuan-tuan tengok air ni. Dalam botol ni, tuan-tuan, bila air dia banyak, maka udara dia sedikit. Tapi kalau air ni sedikit, udara dia akan jadi banyak. Faham maksudnya? Maka sebegitu juga dalam hati kita ni, kalau dunia dah jadi terlalu banyak, maka akhirat kita tak rasa apa pun. Sayyidina Abu Bakar, seorang yang sembahyang satu ketika, Abdul Rahman bin Auf, dia datang solat berjamaah agak lewat kerana uruskan perniagaan. Dia lewat sembahyang asar tu serakaat aja. Habis sahaja sembahyang, Nabi kata ada orang yang rugi dalam hidup di hari ini. Abdul Rahman bin Auf kata, ya Rasulullah, apa pandanganmu kalau dunia dan kalau keuntungan yang aku dapat pada hari ini semuanya aku sumbang pada jalan agama Allah, nak tampung serakaat yang aku lambat tinggal tadi? Kata Nabi, wahai Abdul Rahman bin Auf, seandainya dunia dan seluruhnya menjadi milik engkau, semuanya engkau dermakan pada jalan agama Allah, kamu tak akan dapat tampung seserakaat yang kamu tinggal. Kamu tak akan dapat tampung. Yang dah tinggal tu dia terus tinggal. Kamu tak akan dapat tampung je lagi. Kan? Kita bukan serakaat, berpuluh tahun kita tinggalkan solat berjamaah, tuan-tuan. Sayangnya kita tak pernah terasa apa, tuan-tuan, tinggalkan solat berjamaah. Bila kita nak ijrahkan sikap kita, saya nak kongsi di akhirnya, tuan-tuan, kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Siapa yang nak masuk syurga Allah, dia nak lari daripada neraka Allah, kata Sayyidina Ali, dia mesti himpun dalam diri dia 6 perkara. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, dia kenal Allah, lalu dia tunaikan hak Allah. Hak Allah ditunaikan betul-betul. Yang kedua, dia kenal syaitan, lalu dia menentang syaitan. Dia tahu syaitan tu musuh Allah, adu Allah, dia tentang syaitan. Yang ketiga, dia kenal kebenaran, dia ikutlah kebenaran. Ikut benar yang kita tahu, orang perempuan tutup aurat, pakai tudung tutup aurat, ikut. Yang keempat, dia kenal kebatilan, lalu dia menentang akan kebatilan. Yang kelima, kata Sayyidina Ali, dia kenal dunia. Dia kenal dunia. Dah kenal belum, tak tahu tentang dunia ni? Dah kenal belum? Dia kenal dunia. Dia ambil dunia ni sekadarnya, jangan sampai dia lupa akhirat. Dan akhir sekali, dia kenal akhirat, kata Sayyidina Ali, dia kejar sungguh-sungguh kebahagiaan akhirat. Akhirnya, yang akhir sekali, kata Nabi, umat aku sayang pada dunia dan benci akhirat. Nabi tanya, kenapa engkau ikut aku? Kata Surakah, aku ikut engkau ni kerana aku nak bunuh engkau. Nabi tanya, apa salah aku dengan kau? Kata Surakah, aku nak bunuh engkau ni, kau tak ada salah, tapi kerana aku nakkan hadiah 100 ekor unta. Nabi kata, engkau balik wahai Surakah bin Malik, balik, lupakan hadiah 100 ekor unta. Nanti aku bagi kepada kamu 2 gelang, 2 batang gelang Maharaja Parsi dan mahkota Maharaja Rom, kata Nabi. Surakah bin Malik terus balik, tak cakap apa, pusing, angkat kaki balik terus, tak cakap apa, sepatah pun terus balik. Tu Surakah bin Malik. Saya nak takut, tuan-tuan, kan, dia terus balik. Sebab apa? Sebab dia terlalu yakin dengan janji Nabi. Yakin dengan janji Nabi, dia tak cakap apa, dia patah balik. Kalau saya bercakap dengan tuan-tuan dah,
tuan-tuan tolong saya bagi tuan-tuan 2 batang gigi Trump. Gigi depan Trump ni saya bagi tuan-tuan 2 batang. Agak-agak tuan-tuan kata apa? Ustaz tak sioman apa? Jumpa Trump pun tak pernah. Tapi saya janji tuan-tuan tak saya. Nabi kata aku bagi kepada kamu 2 batang gelang kebesaran Maharaja Parsi dan mahkota Maharaja Rom, kata Nabi. Suraqah bin Malik balik. Tak cakap apa, kerana dia terlalu yakin dengan janji Nabi, yakin dengan kata-kata Nabi. Kita ni Islam dah 60 tahun, 70 tahun Islam tuan-tuan. Orang sebut tentang hukum Allah, hukum hidup, hukum Islam, hukum hudud Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Sampai sekarang ramai orang masih lagi tak yakin dengan hukum Allah. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Hadid ayat 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bacalah tengok pakai. Allah Ta'ala tanya lagi, alam ya'ni lil ladzina amanu antahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampai ke masanya kata Allah bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengasihi Allah dan mematuhi segala kebenaran yang telah diwahyukan. Dipendekkan cerita, akhirnya 2 batang gelang kebesaran Maharaja Parsi dan mahkota Maharaja Rom dapat diserahkan oleh Sayyidina Umar kepada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik masuk Islam. Nabi bina masjid, Nabi berhenti tu. Saya berhenti sampai situ tuan-tuan. Cuma di penghujung ceramah ni saya nak beritahu, Nabi selamat dalam peristiwa hijrah. Nabi selamat dalam peristiwa hijrah ni tuan-tuan, senang aja. Ada orang kata kerana perancangan Nabi hebat. Ada orang kata sahabat Nabi hebat. Ada orang kata Nabi selamat dalam peristiwa hijrah ni kerana kelemahan golongan musyrikin. Ada yang mengata Nabi baca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan sampai akhir. Betul lah. Tapi bagi pada saya, yang paling betul di antara perkara yang paling betul, Nabi selamat dalam peristiwa hijrah ni ialah kerana Nabi mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selamat. Maka begitu juga kita. Ayat ke-9 daripada surah Al-Isra, Allah kata inna hadzal qur'ana yahdihi lillati hiya aqwam. Allah kata sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk yang paling lurus, yang paling betul. Siapa yang mengikut, manih tada fa inna ma yahtadu li nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk, dia tak akan sesat, dia tak akan celaka. Baru ni tuan-tuan, saya hantar anak saya belajar dekat UiTM Dengkil, Asasi Sains. Anak saya tanya, ayah tahu ke UiTM Dengkil ni? Saya kata dekat Selangor. Selangor dekat mana ya? Dalam Malaysia. Dalam Malaysia. Lepas tu dia tanya saya, jalan sampailah dekat Nilai. Ayah tahu ke tempatnya ya? Saya cakap dengan dia, Muhammad Rashidin, orang dulu-dulu kalau dia berjalan, dia berhenti tanya orang, dekat mana Seri Menanti? Orang tunjuk lagi. Jalan lagi, kat mana Seri Menanti? Jalan lagi sampai 10 kali tanya, insya-Allah sampailah dekat Masjid Jami' Seri Menanti. 10 kali tanya. Zaman sekarang orang dah tak tanya orang. Orang tanya apa? Waze. Google Waze juga. Wait lah. Map tu, buka tu. Telah tanya handphone dah. Tanya handphone. Dan handphone ni dia tak pakai bahasa Jawa. Dia pakai bahasa orang putih. 100 meter straight, turn left, turn right, on straight, on left. Dia jawab gitu. Betul tak betul? Ada bahasa Jawa tak ada? Nang kini nang kana ada. Tak ada. Dia pakai bahasa orang putih. Kalau tuan-tuan tak faham, jawabnya tak sampailah tuan-tuan ke destinasi. Orang suruh turn left, turn right, belok kiri, belok kanan, dia pun tak tahu. Orang suruh belok kiri, dia belok kanan. Orang suruh belok kanan, dia belok kiri. Sampai tak tempat dituju. Maka saya kiaskan kepada tuan-tuan, sebegitu juga kitab Al-Quran ni tuan. Siapa yang mengikut petunjuk Quran, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Marilah kita hijrahkan diri kita tuan-tuan, daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik, sebelum kita diijrahkan Allah dari satu alam ke satu alam, yang mana pada ketika itu tak ada guna lagi harta, anak, penak, kaum, keluarga, dah tak guna lagi tuan-tuan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allah kata hari bila mana seorang takkan boleh berdaya upaya nak tolong orang lain. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu tuan-tuan, ceramah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Cuma saya berpesan tadi dekat masjid Taman Seri Penggaram, Imam Ghazali kata apa? Ada 5 benda yang kita kena buat. Di antaranya Imam Ghazali kata apa? Ada ilmu, kena amal. Orang yang ada ilmu, dia tidak beramal, kata Imam Al-Ghazali, ibarat pokok yang tidak berbuah. Ibarat tuan-tuan beli baja 15 tan, tapi tak tabur bawah pokok. Sampai bila pun pokok tak akan gemuk. Maka ada ilmu tu,
beramallah tuan-tuan, hijrahkan sikap kita ni tuan-tuan, daripada tak yakin kepada Allah kepada yakin kepada Allah. Satu hari nanti kita pasti akan dihijrahkan oleh Allah dari satu alam ke satu alam yang lain. Maka perjalanan jauh sudah barang tentu memerlukan bekal yang banyak. Marilah kita sibukkan diri kita dengan bekal-bekal kita, kerana perjalanan kita yang jauh, yang panjang, yang sebegitu sukar. Allah kata, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzil lillah. Sekadar itu, kalau ada kekasaran, kesilapan atau menyinggung mana-mana perasaan, saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan hadirin kepada Allah sekalian, nulisannya dengan kota bersih dari sentiasa kita semua bicara kata jadi iktibar kita semua. Demikian tadi ceramah yang disampaikan dengan penuh pengajaran dan keteladan. Semoga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan jadikan amalan dalam kehidupan saya dan kita sebagai umat Islam. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rafiq Ishaq bin Nordin yang Tuan Ustaz bin Nur yang telah dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah di kesempatan waktu dan lain masa nanti kita akan bertemu lagi, insyaAllah. Sekian warahmatullahi wabarakatuh.